Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam sesi pembelajaran kimia dan pada hari ini saya akan terangkan bab 5.2 iaitu bahan pencuci. Okey. Saya nak terangkan pasal sabun. Sabun tu apa sebenarnya? Sabun tu dia sebenarnya ialah garam natrium ataupun kalium bagi asid lemak. Lepas tu sabun ni dia dihasilkan daripada tindak balas penetralan antara asid lemak dan alkali. Okey, lepas tu asid lemak ni dia sebenarnya asid karboksilik. Asid karboksilik yang berantai panjang. Asid lemak ni pula kita boleh dapat daripada ester semula jadi dalam lemak haiwan ataupun minyak sayuran. Formula am bagi sabun ni pula RCOO negatif dan natrium ataupun RCOO negatif kalium. Okey. R ni apa? R yang kat dalam formula tadi. R tu maksudnya kumpulan alkil yang mengandungi sekurang-kurangnya 8 atom karbon. Tapi selalunya alkil ni dia ada 12 hingga 20 atom karbon. R ni dia boleh terdiri daripada hidrokarbon tepu ataupun hidrokarbon tak tepu. Okey. Okey, tu ada contoh-contoh sabun ni, ada 2 sabun dalam tu. Satu sabun tu nama dia natrium laurat. Kita tengok formula kimia dia kat situ. Satu natrium palmitat. Dia bila natrium laurat dan natrium palmitat ni beza dia sini. Satu sumber beza dia. Satu bilangan karbon yang ada kat dalam sabun tu. Tu beza dia. Lepas tu asid lemak tu boleh tengok kalau natrium laurat tu dia daripada asid laurik. Maksudnya dia daripada apa tu panggil? Tindak balas antara asid laurik. Asid laurik dengan antara asid laurik dengan alkali. Lepas tu natrium palmitat tu dia punya tindak balas daripada asid palmitik. Dan asid laurik tu kita boleh dapat daripada minyak kelapa. Asid palmitik tu kita dapat daripada minyak sawit. Seterusnya formula struktur sabun natrium palmitat. Natrium palmitat yang daripada minyak sawit tadi. Okey, kita boleh tengok kat situ. Sebenarnya yang ZZZ tu itulah R. Itulah alkil. Kumpulan karbon tu sebenarnya. Ada berapa karbon kat situ. Kita boleh kira setiap ujung ZZ tu ada berapa karbon. So nanti kita dapat lah asid natrium palmitat tu ada berapa karbon kat dalam dia punya sabun tu. Okey. Proses penyediaan sabun. Sabun ni kita boleh buat dia daripada hidrolisis minyak atau lemak dalam larutan natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Proses hidrolisis lemak ni dengan alkali, natrium hidroksida dengan kalium hidroksida tu alkali tu, dinamakan saponifikasi. Saponifikasi. Sorry slide salah. Okay, lepas tu minyak atau lemak ni dia bertindak balas dengan alkali. Lepas tu terhasillah gliserol dan garam asid lemak iaitu sabun. Terusnya persamaan am bagi tindak balas saponifikasi. Minyak atau lemak iaitu ester semula jadi, nama dia triglycerida, dia dihidrolisis bersama dengan alkali, lalu terhasillah sabun tambah gliserol, iaitu sabun dan gliserol. Sabun tu garam asid lemak. Okey. Itu dia punya tindak balas yang berlaku, tindak balas saponifikasi yang berlaku untuk menghasilkan gliserol dan sabun tu. Okey, nanti fahamkan sendiri. Okey, kita akan sambung dengan deterjen.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini ingin menyambung uh, ajaran daripada sahabat saya Abu tadi. Okay, kita sekarang masuk kepada tajuk bahan pencuci iaitu deterjen. Okay. Apakah itu deterjen? Okay, sebelum kita masuk lebih lanjut kepada definisi deterjen ni, kita kena tahu dulu asal-usul deterjen ni dari mana. Jadi mengikut pengetahuan sejarah, deterjen ni dia mula dihasilkan semasa Perang Dunia Kedua, hasil daripada kekurangan lemak haiwan dan minyak sayuran. Kenapa masa tu ada kekurangan lemak haiwan dan minyak sayuran? Sebab masa tu kilang-kilang yang memproduksikan bahan-bahan sedemikian banyak yang telah hancur akibat peperangan itu. Jadi deterjen pun dihasilkan semasa Perang Dunia Kedua tersebut. Okay, kita masuk kepada definisi deterjen. Yang pertama, deterjen merupakan suatu bahan pencuci yang bukan sabun. Okay, jadi tak perlulah nak pening-pening. Orang selalu fikir, deterjen ni sabun ke? Deterjen ni sabun ke? Tak. Sekarang dah tak payah pening-pening. Deterjen dengan sabun memang dua benda yang berbeza. Walaupun dua tu bahan pencuci, tapi deterjen bukan sabun. Okay, yang kedua, deterjen ialah garam natrium bagi dua asid sulfonik. Asid sulfonik yang pertama ialah asid alkil sulfonik. Dan asid sulfonik yang kedua ialah asid alkil benzena sulfonik. Jadi ada dua ya. Asid sulfonik bagi garam natrium. Dan yang ketiga, deterjen juga biasanya diperbuat daripada sumber-sumber sintetik seperti pecahan bahan petroleum. Okay. Dua kumpulan umum deterjen. Seperti yang saya terang tadi, deterjen ni ialah garam natrium daripada dua bahan asid sulfonik. Jadi garam pertama ialah natrium alkyl sulfat dan garam yang kedua ialah natrium alkyl benzena sulfonat. Daripada formula struktur natrium alkyl sulfat, kita dapat lihat atom sulfur mempunyai 4 atom oksigen ditambah dengan natrium di sebelah kanan dan ditambah dengan R di sebelah kiri. Apa itu R? R tu Abu kita telah ceritakan ketika tadi, yang mana R tu ialah alkil yang mengandungi sekurang-kurangnya 8 atom karbon, seperti yang ditunjukkan dalam contoh formula struktur di bawah. Bagi garam natrium alkyl benzena sulfonat, kita dapat lihat ada penambahan simbol yang bulat ditambah dengan bentuk heksagon itu. Apa benda tu? Itu adalah struktur am bagi benzena. Sebab nama dia alkyl benzena. Jadi dia akan tambahkan struktur tu di sebelah R untuk menunjukkan yang dia itu ialah alkyl benzena. Okey, sambung. Penyediaan deterjen. Dalam penyediaan deterjen, ada dua cara untuk menyediakan deterjen. Yang pertama ialah penyediaan asid alkyl benzena sulfonat. Dalam penyediaan asid alkyl benzena sulfonat, ada dua proses yang perlu dilakukan. Yang pertama, pensulfonan alkyl benzena. Alkyl benzena bertindak balas dengan asid sulfurik pekat untuk membentuk asid alkyl benzena sulfonik. Jadi kat sini kita dapat lihat yang alkyl benzena ni dia bertindak balas dengan asid sulfurik yang pekat ni untuk menghasilkan asid alkyl benzena sulfonik. Dan asid alkyl benzena sulfonik tu kita gunakan dalam proses yang kedua, iaitu peneutralan. Peneutralan ni dia gunakan asid alkyl benzena sulfonik tu untuk dinetralkan oleh larutan natrium hidroksida untuk menghasilkan garam alkyl benzena sulfonat. Apa garam alkyl benzena sulfonat tu? Garam tu lah yang kita sebut sebagai deterjen. Yang kedua, penyediaan deterjen yang kedua ialah penyediaan natrium alkyl sulfat. Proses yang pertama ialah pensulfonan alkohol. Alkohol rantai panjang ditindakbalaskan dengan asid sulfurik pekat untuk membentuk asid alkyl sulfonik. Dia sama macam tadi juga, cuma dia lain sikit je. Dia ada juga bertindak balas dengan asid sulfurik yang pekat tu untuk menghasilkan asid alkyl sulfonik. Dan asid alkyl sulfonik tu pun kita akan guna dalam proses peneutralan yang akan dinetralkan oleh larutan natrium hidroksida untuk menghasilkan garam natrium alkyl sulfat. Dan garam tu juga ialah deterjen yang kita sebut-sebutkan sebagai bahan pencuci yang sangat kita sayangkan di dunia masa kini. Itu saja daripada saya. Okay, kita akan sambung dengan
sahabat kita yang lagi satu. Okay. Terima kasih diucapkan kepada sahabat kita sebentar tadi atas penerangan yang begitu terang sekali. Okay. Jadi kita akan teruskan pula dengan tindakan pencucian sabun dan deterjen. Bagaimana sabun dan deterjen ini berfungsi? Okay. Pada asasnya, tindakan pencucian sabun dan deterjen adalah sama. Sabun dan deterjen bertindak sebagai ejen pengemulsi kerana molekul sabun dan deterjen dapat larut di dalam minyak atau grease dan juga air. Apabila sabun atau deterjen dilarutkan di dalam air, molekul sabun atau deterjen tercerai untuk membentuk yang pertama, ion natrium atau ion kalium. Yang kedua, anion sabun atau anion deterjen. Maknanya macam ni, sabun apabila dia dicampurkan dengan air, dia akan menghasilkan anion sabun dan ion natrium. Dan deterjen pula apabila dia tindak balas dengan air, dia akan menghasilkan anion deterjen dan juga ion natrium. Korang boleh tengok kat sini formula struktur dia. Bagaimana dia anion sabun, formula struktur anion sabun dan formula struktur anion deterjen. Ni pula bahagian hidrofobik dan bahagian hidrofilik. Maknanya merujuk pada rajah di atas, struktur anion sabun dan anion deterjen terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian hidrofilik yang larut di dalam air dan juga bahagian hidrofobik yang larut di dalam minyak atau grease. Kedua-dua sifat bahagian ini menjadikan sabun dan deterjen sebagai ejen pencucian yang berkesan. Okay. Ini pula penerangan tindakan pencucian sabun dan deterjen. Okay. Seperti anda lihat, bagaimana proses ni menerangkan bagaimana sabun dan deterjen itu dapat melarutkan grease atau minyak itu dan dapat menanggalkannya daripada pakaian. Okay, yang pertama, penambahan sabun atau deterjen ke dalam air akan mengurangkan ketegangan permukaan air. Ini menambahkan kebolehan air untuk membasahi permukaan kain. Maknanya, bila air tu kena kat pakaian yang ada grease atau minyak tu, air tu tak membasahi sepenuhnya pakaian tu sebab benda tu menghalang. Jadi, sabun dan deterjen ini membantu air tu untuk masuk lebih dalam anion sabun tu, bagi masuk ke dalam grease tu. Okay. Yang kedua, sabun atau deterjen mengion dalam air dan menghasilkan anion sabun atau anion deterjen yang bergerak bebas. Okay. Yang ketiga, bahagian hidrofilik anion sabun atau anion deterjen larut di dalam air. Bahagian hidrofobik pula larut di dalam grease. Okay. Pergerakan air semasa gosokan dan pengocakan menyebabkan grease tertanggal daripada permukaan kain. Itulah bagaimana grease atau minyak itu boleh tertanggal disebabkan anion sabun tu. Yang kelima, bahagian hidrofilik anion sabun atau anion deterjen mengelilingi grease. Grease terapung di permukaan air. Yang keenam, grease berpecah pada titisan kecil. Titisan kecil tersebut tidak bergabung semula pada permukaan kain kerana tolakan semasa cas negatif pada bahagian hidrofilik di permukaan grease. Titisan itu terampai di dalam air dan membentuk emulsi. Apabila dibilas dengan air, permukaan kain menjadi bersih kerana titisan grease itu tertinggal di dalam air. Maknanya grease tu dah cabut, dah larut dalam air. Dah tak ada kat pakaian tu. Okay. Perbandingan antara tindakan pencucian sabun dan deterjen. Ni tengok apa beza macam mana sabun dan deterjen berfungsi. Dia ada beza dia. Okay. Yang pertama, bagi air yang mengandungi ion kalsium dan ion magnesium disebut air liat. Okay. Anion sabun bergabung dengan cation tersebut untuk membentuk garam yang tidak larut di dalam air, iaitu kekat. Garam yang tidak larut di dalam air dipanggil sebagai kekat. Kalau korang boleh tengok kat sini, ion stearate dan ion kalsium dia bergabung menghasilkan
kalsium stearat. Itulah kekat, garam yang tidak larut di dalam air. Maknanya anion sabun gabung dengan cation. Ini anion, ini cation. Ion stearat tu anion sabun tu gabungan cation tu menghasilkan kalsium stearat kekat. Kemudian pembentukan kekat menyebabkan pembaziran sabun kerana lebih banyak sabun perlu digunakan untuk tindakan mencuci. Anion deterjen pula bergabung dengan cation tersebut untuk membentuk garam yang larut di dalam air. Tadi garam yang tidak larut dalam air panggil kekat, tapi ini pula garam yang larut di dalam air. Oleh itu, keberkesanan tindakan pencucian deterjen tidak dipengaruhi oleh air liat. Tengok korang tengok ni. Ni anion deterjen. Dicampur pula dengan cation tadi. Cation menghasilkan garam kalsium. Garam kalsium ni garam yang larut di dalam air. Sama macam ni. Dia campur dengan cation, ion magnesium pula, dia akan menghasilkan garam magnesium pula. Ni perbandingan keberkesanan tindakan sabun dan deterjen. Kalau korang boleh tengok kat sini, daripada aspek keberkesanan dalam air lembut, dua-dua berkesan saja. Sabun dan deterjen berkesan sebagai ejen pencuci. Tapi keberkesanan dalam air liat pula, sabun ni kurang berkesan daripada berbanding deterjen. Kerana sabun ni dia akan membentuk kekat. Manakala deterjen pula tidak membentuk kekat disebabkan sabun tadi menghasilkan garam yang tidak larut dalam air. Itulah kekat. Deterjen pula tidak, garam dia larut di dalam air. Dari aspek keberkesanan dalam air berasid pula, sabun juga dia tidak berkesan kerana membentuk asid organik yang tidak larut. Manakala deterjen pula lebih berkesan kerana membentuk asid organik yang larut. Jadi yang larut tu lagi senang lah untuk kita. Bahan tambah dalam deterjen. Tahukah anda bahawa kebanyakan ejen pencuci kini merupakan deterjen? Terdapat pelbagai jenis deterjen di pasaran dengan kualiti pencucian yang sedikit berbeza. Perbezaan ini disebabkan oleh bahan tambah yang dimasukkan ke dalam deterjen tersebut. Bahan tambah itu memberikan sifat istimewa kepada sesuatu deterjen. Jadual ni menyenaraikan beberapa jenis bahan tambah yang terdapat dalam deterjen beserta fungsi dan contoh. Kalau korang boleh tengok sini, bahan tambah dia enzim biologi. Fungsi dia menanggalkan kotoran berprotein seperti darah, susu dan gula. Contoh enzim biologi tu amylase, protease, cellulase dan lipase. Dan yang kedua, ejen pemutih. Menukar kotoran kepada bahan tanpa warna. Inilah yang menjadikan bahan kita lebih putih tu. Dia tukarkan kotoran tu kepada bahan tanpa warna. Jadi dia tak nampak . Contoh dia, ejen pemutih tu natrium perborat dan natrium hipoklorit. Yang bahan tambah ketiga, pemutih optik. Menjadikan kain lebih putih dan lebih cerah. Inilah yang buat baju kita lebih bersinar. Contoh bahan pemutih optik tu pewarna pendaflor. Yang keempat, pelembut air dan pembina. Fungsi dia meningkatkan keberkesanan deterjen dengan melembutkan air. Contoh bahan tambah ni adalah natrium tripolyphosphate. Bahan tambah yang kelima, ejen pengawal buih. Fungsi dia untuk mengawal pembuihan di dalam deterjen. Tak nak bagi buih tu terlebih sangat atau kurang ke. Contoh bahan ejen pengawal buih, alkyl monoethanolamida. Yang keenam, ejen anti-enapan. Fungsi dia menghalang kotoran yang dikeluarkan oleh deterjen daripada melekat semula. Contoh bahan tambah dia adalah, contoh dia natrium karboksil metil selulosa. Bahan tambah yang ketujuh, bahan pewangi. Fungsi dia menambahkan kewangian deterjen dan fabrik. Contoh bagi bahan pewangi, melur dan lavender. Bahan tambah yang ke-8, ejen pengering. Fungsi dia memastikan serbuk deterjen sentiasa kering dalam bekas. Contoh bahan tambah bagi ejen pengering ni adalah natrium sulfat dan natrium silikat. Itu saja bagi saya, dan kita ada beberapa soalan yang ingin dijawab bersama-sama. Jadi saya ingin menanyakan soalan pertama ini kepada Ridwan.
Ridwan, pada pendapat Ya, anda, saya. apakah jawapan bagi soalan pertama ini? Pada pendapat saya, okey, saya akan bacakan dulu soalan dia. Nyatakan 2 peringkat dalam proses penyediaan deterjen. Okey, dalam pilihan yang ada ni, yang pertama dia ada pensulfatan. Yang kedua, dia ada penghidrogenan. Yang ketiga, dia ada peneutralan. Dan yang keempat, dia ada maaf saya tak berapa nampak. Okey, Palmitic. palmitic. Hmm. Yang keempat ada palmitic. Jadi, seperti yang saya sudah ajar tadi kepada awak semua, tadi saya kata ada 2 proses dalam penyediaan deterjen. Yang mana yang pertama tu mesti akan kita melakukan tindak balas terhadap asid sulfonik. Dan perkataan sulfonik tu lah yang akan menunjukkan jawapan yang pertama yang kita akan dapat kat sini, iaitu pensulfatan. Jadi yang pertama ialah pensulfatan. Pensulfatan tu kira betul lah, kita write dulu. Kita tanda dulu write. Untuk penghidrogenan. Tak ada pun penghidrogenan dalam sesi saya ajar tadi. Perkataan tu memang saya tak dia sebut pun langsung dalam sesi saya ajar tadi. Jadi yang ni kita akan potong. Untuk peneutralan. Ini memang kita kena write terus. Memang ni memang betul tadi. So tadi saya dah cerita tadi, lepas pensulfatan, hasil pada pensulfatan tu kita akan guna untuk peneutralan. Dan lepas dah neutralkan baru kita akan dapat deterjen tu. Jadi memang betul lah peneutralan ni. Kadang-kadang untuk palmitic ni pun saya tak pernah dengar lagi. Jadi memang jawapan dia hanya 1 dengan 3 je. So 1 dengan 3 ialah C. Jawapan dia adalah C untuk nombor 1 ni. Yes. Terima kasih diucapkan kepada Ridwan. Jadi soalan kedua pula. Abu, boleh tolong jawabkan soalan kedua ni? Boleh lah. Okey. Soalan dia, namakan proses penyediaan sabun. Okey, kita dah belajar tadi kan, saya dah ajar dia kan. Nama proses penyediaan sabun ni senang saponifikasi. Ingat sabun, ingat sapon. Dia lebih kurang sikit. Saponifikasi dengan sabun. So, saponifikasi ni apa tadi saya cakap? Saponifikasi ni dia ialah proses hidrolisis lemak atau minyak oleh alkali. Okay. Terima kasih Abu di atas jawapan anda tadi. Okay. Soalan seterusnya. Soalan esei. Soalan ni biasa keluar dalam SPM kertas berapa saya tak tahu. Tapi yang saya pasti soalan esei ni pasti akan ada. Jadi soalan ni agak mencabar bagi pelajar. Jadi mari kita tengok soalan dia. Terangkan secara ringkas bagaimana sabun boleh menyingkirkan kotoran grease. Soalan ni pendek je. Jawapan dia panjang. Okey. Jawapan dia biar saya bacakan untuk anda. Proses yang pertama. Apabila seluar direndam di dalam air, seluar hampir basah tetapi titisan air hanya mengelilingi kesan grease. Seperti yang saya dah cerita tadi dalam proses tindak balas sabun dan deterjen tu. Dia air kena kat seluar tapi sebabkan grease tu dia tak masuk sepenuhnya. Okey. Kedua, apabila sabun ditambahkan kepada air, sabun mengayon di dalam air membentuk anion dan cation sabun. Anion sabun masuk ke dalam titisan air, maka sabun membantu mengurangkan tegangan permukaan air dan menambahkan kuasa pembasahan seluar dapat basah sepenuhnya. Bahagian hidrofilik anion sabun larut dalam air, manakala bahagian hidrofobik anion sabun larut di dalam grease. Kucakan secara mekanikal atau tindakan menyental akan membantu menanggalkan grease daripada permukaan fabrik seluar dan memecahkan grease kepada titisan-titisan kecil. Titisan-titisan grease tu akan teremulsi. Maka selesailah pembentangan kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan sekian, terima kasih kepada semua yang sudi menonton video ini. Sekian, terima kasih. Saya pun nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dengarkan saya menceritakan tentang deterjen. Jadi saya ucapkan sekian, terima kasih juga. Okey. Terima kasih daripada saya pula. Assalamualaikum.